Lokasi kajian. Lokasi kajian kami terletak di Muzium Negeri Sembilan, Jalan Sungai Ujong, Seremban, Negeri Sembilan. Muzium Negeri Sembilan ini terletak kira-kira 30 km dari daerah nilai tempat terletaknya USIM. Muzium Negeri Sembilan ini merupakan muzium induk daripada 5 lagi muzium cawangan di Negeri Sembilan, iaitu Muzium Diraja Istana Lama Seri Menanti, Muzium Replika Istana Raja Melawar, Teratak Zakbar, Muzium Adat dan Muzium Lokot. Muzium ini terletak di tepi jalan sebelah kanan selepas melalui simpang 4 Jalan Sungai Ujong. Muzium Negeri Sembilan telah ditubuhkan pada tahun 1953, iaitu apabila Yang Tuan ke-8 Tuanku Abdul Rahman memberikan kebenaran supaya Istana Ampang Tinggi Kuala Pilah dipindahkan ke Taman Bunga di Jalan Datuk Hamzah, Seremban dan dijadikan sebagai muzium negeri. Pada asalnya, muzium ini terletak di Taman Bunga Seremban. Oleh kerana lokasi Taman Bunga tidak sesuai, muzium ini dipindahkan ke Kompleks Taman Seni Budaya di Jalan Sungai Ujong pada tahun 1984. Pada 14 hari bulan Julai 1986, bangunan teratak perpati di kawasan Taman Seni Budaya telah diisytiharkan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Utama Tan Sri Haji Muhammad Isa bin Datuk Haji Abdul Samad sebagai muzium negeri menggantikan bangunan Istana Ampang Tinggi. Terdapat dua pameran utama Muzium Negeri Sembilan, iaitu Istana Ampang Tinggi yang merupakan istana yang dibina semasa pemerintahan Yang Tuan Udin, iaitu Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan kelima atau lebih dikenali sebagai Yang Tuan Imam Seri Menanti di Ampang Tinggi Kuala Pilah pada tahun 1961. Pameran kedua pula ialah Rumah Negeri Sembilan. Nama asal rumah ini adalah Rumah Undang Sungai Ujong sebelum ditukar kepada Rumah Negeri Sembilan. Rumah yang dibina pada tahun 1858 di Kampung Air Garam Mambau ini merupakan rumah Tengku Said Ismail bin Tengku Said Abdul Rahman, Datuk Kelana Sungai Ujong. Ia dipindahkan ke tapak kompleks Taman Seni Budaya sebagai muzium pada 1980-an. Oleh kerana status tersebut, maka monumen ini telah diwartakan oleh Kerajaan Negeri sebagai bangunan bersejarah. Faktor pemilihan lokasi. Terdapat beberapa faktor penting yang mempengaruhi kami untuk memilih Muzium Negeri Sembilan sebagai lokasi kajian kami. Antaranya ialah kedudukannya yang strategik. Kedudukan muzium ini yang terletak di tepi jalan sahaja memudahkan kami menemuinya dengan mudah dan kami tidak membazirkan masa untuk mencari muzium ini serta dapat memperuntukkan masa yang lebih lama untuk kajian yang kami lakukan semasa berada di sana. Selain itu, seni bina muzium yang menarik ini turut mempengaruhi kami untuk membuat kajian di sana. Istana ini berukuran 66 1/2 kaki lebar dan 23 1/2 kaki panjang dan terdapat pelbagai bentuk ukir yang sangat halus buatannya di sepanjang luar dinding istana ini. Keistimewaan utama istana ini adalah ia dibina tanpa menggunakan sebatang paku. Namun, istana ini masih kukuh walaupun usianya telah menjangkau 133 tahun. Tambahan pula, lokasi kajian ini hanya 30 km, tidak terlalu jauh dari daerah nilai serta faktor tambah yang murah sahaja untuk ke sana juga menyebabkan kami memilih muzium ini. Faktor yang terakhir sekali yang tidak kurang pentingnya iaitu lokasi kajian ini membekalkan banyak maklumat yang kami kehendaki. Muzium Negeri Sembilan ini hanya mempamerkan dua buah seni bina iaitu Istana Ampang Tinggi dan Rumah Negeri Sembilan yang bersesuaian menepati tajuk tugasan kajian kami untuk mengkaji seni bina orang Minangkabau serta memudahkan lagi kerja kami. Kaedah kajian. Berdasarkan kajian kami, sekumpulan kami telah mendapatkan maklumat melalui beberapa kaedah kajian, iaitu yang pertama kaedah pemerhatian, yang kedua kaedah lawatan, yang ketiga kaedah pembincangan kumpulan, yang keempat kaedah analisis bahan internet, yang kelima penyelidikan perpustakaan. Kaedah pemerhatian. Kami telah melakukan kaedah pemerhatian di Seri Menanti Royal Museum Negeri Sembilan yang terletak di Jalan Sungai Ujong di Seremban, Negeri Sembilan. Berdasarkan pemerhatian kami, sekumpulan kami mendapati di muzium tersebut terdapat seni bina rumah Minangkabau yang agak unik yang dipanggil rumah gadang. Kedua, kaedah lawatan. Untuk mendapat maklumat yang lengkap, kami telah menggunakan kaedah lawatan. Kami telah melakukan lawatan di Seri Menanti Royal Museum, Muzium Negeri Sembilan, Jalan Sungai Ujong 70200, Poskod Seremban, Negeri Sembilan. Untuk melawat muzium tersebut, kami telah menaiki kereta yang disewa berharga RM80. Dan kami sewa kereta tersebut selama 5 jam. Yang ketiga, kaedah pembincangan kumpulan. Kaedah pembincangan kumpulan ini telah kami lakukan sebelum kami
membuat kajian. Jangan kumpulan ini telah dibuat di Kafe Kolej Kediaman 1. Dalam perbincangan ini, kami telah bersepakat untuk memilih tajuk kajian iaitu Seni Bina Minangkabau. Yang keempat, kaedah analisis bahan internet. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih lengkap lagi melalui kaedah ini, kami telah menggunakan kemudahan ICT yang terdapat dalam negara kita dengan melayari laman sesawan yang berkaitan dengan tajuk kajian kami iaitu Seni Bina Minangkabau. Yang kelima, penyelidikan ke perpustakaan. Kumpulan kami telah membuat penyelidikan perpustakaan di USIM dan di kampung halaman masing-masing dalam mencari maklumat yang berkaitan dengan Seni Bina Minangkabau untuk membuat assignment. Latar belakang Seni Bina Rumah Minangkabau. Seni Bina Rumah Minangkabau dan perkampungannya merupakan salah satu kesenian budaya yang penting dalam kehidupan sesebuah masyarakat Minangkabau. Ianya juga menjadi asas kepada kajian sosial budaya masyarakat tersebut. Pembinaan rumah Minangkabau dapat menggambarkan satu bentuk budaya bagi orang yang mendiami rumah tersebut. Di Negeri Sembilan, reka bentuk rumah Minangkabau agak unik dari segi seni bina rumah Minangkabau yang melambangkan keunikan masyarakat Minangkabau. Oleh itu, melalui seni bina Minangkabau, kita dapat lihat bahawa orang-orang Minangkabau mempunyai seni kreatif yang tersendiri yang dapat menghasilkan seni bina yang menarik dan kreatif. Kelebihan dari segi ciri-ciri seni bina rumah Minangkabau. Negeri Sembilan mempamerkan secara keseluruhan reka bentuk bumbung panjang yang bersifat Minangkabau. Ianya mempunyai reka bentuk atap yang bertingkat yang dialaskan dengan daun rumbia. Ianya bertujuan untuk menyejukkan pada bahagian dalam rumah Minangkabau. Selain itu, rumah ini mempunyai serambi hadapan dan anjung yang meneduh tangga utama kemasukan ke rumah ibu serambi. Serambi dihiasi ukiran kerawang yang mencorak silang menyilang. Tangga rumah Minangkabau pula diikat atau dimatikan dengan rekaan kekunci di papan yang menarik supaya tangga tersebut tidak mengalami sebarang kecacatan dan kerosakan yang boleh membawa bahaya kepada pengguna. Selain itu, rumah ibu mempunyai ruang yang terluas dan tinggi. Terdapat bilik di rumah ibu dan tangga menghala ke loteng. Loteng ini mengambil kelebihan ketinggian dan tingkap atap yang diberi ruang oleh struktur rumah ini. Rumah ini bersifat terbuka dan disambung ke dapur melalui pintu yang menghala ke selang. Selang tidak berdinding dan merupakan pelantar kepada sebahagian fungsi dapur. Ianya juga berperanan sebagai ruang bersembang untuk kaum wanita. Rumah Minangkabau ini memaparkan seni kraf kayu yang menyeluruh hingga sampai ke dapur. Oleh yang demikian, rumah Minangkabau mempunyai banyak kelebihan khususnya dari sudut seni bina kepada pengguna. Gaya seni bina pembinaan, hiasan bahagian dalam dan luar dan fungsi rumah Minangkabau mencerminkan kebudayaan dan nilai Minangkabau. Pihak yang bertanggungjawab dan peranannya. Pihak yang paling utama dalam proses pengekalan dan pemeliharaan seni bina rumah Melayu Minangkabau adalah masyarakat Minangkabau sendiri. Peranan mereka adalah membina rumah mengikut seni bina Minangkabau iaitu menggunakan bahan-bahan dan bentuk binaan yang melambangkan kemegahan masyarakat Minangkabau. Seterusnya, kerajaan adalah tunjang kedua dalam proses ini. Terdapat pelbagai cara yang boleh dilakukan oleh kerajaan, antaranya mewujudkan muzium yang mempamerkan kreativiti dan kehalusan seni bina rumah Melayu Minangkabau secara terperinci, bertujuan untuk lebih dikenali oleh generasi-generasi yang akan datang. Orang awam merupakan pihak terakhir dalam melaksanakan tanggungjawab dalam proses ini. Mereka perlu mendekatkan diri dan belajar tentang seni bina rumah Melayu Minangkabau ini. Ini kerana ia adalah salah satu daripada kemegahan yang terdapat dalam masyarakat Melayu.
Rumusan daripada hasil kajian dapatlah dirumuskan bahawa masyarakat Minangkabau ini mempunyai kreativiti seni bina mereka tersendiri. Negeri Sembilan yang mempamerkan keseluruhan reka bentuk bumbung panjang yang bersifat Minangkabau. Masyarakat Minangkabau biasanya menghias dengan dinding kayu, tiang dan siling rumah gadang dengan motif kayu berukiran bas relief yang mencerminkan dan melambangkan adat mereka. Secara keseluruhannya, seni bina Minangkabau yang berasal dari Sumatera, Indonesia semakin kurang dikenali di negara kita dan kian hilang di telan zaman. Namun tidak dapat dinafikan masih terdapat golongan yang masih mengamalkan budaya Minangkabau di negara kita, khususnya di Negeri Sembilan. Kita sebagai rakyat Malaysia yang mempunyai kepelbagaian budaya ini haruslah bersyukur dan perlu berusaha mempertahankan pelbagai budaya yang dimiliki, serta haruslah mengambil manfaat daripada kepelbagaian budaya yang dimiliki sebagai faktor menarik pengunjung datang ke negara kita.